Hai, saya Rita Datuk Suhati. Jadi bermula saya dalam bidang industri kosmetik adalah disebabkan oleh ibu saya sendiri. So saya bermula dari sekolah rendah. Saya membantu ibu saya di pejabat, di membuka-buka booth, orang kata apa, festival-festival yang ada. Lepas tu saya menolong ibu saya semenjak dari itulah. Jadi dari sekolah rendah ke sekolah menengah sehinggalah ke hari ini. Lepas tu dalam industri ni saya rasa permulaannya saya bermula dari bawah. Ibu saya bukan terus letakkan saya di atas. Saya bermula, kalau ikutkan, memang sebagai seorang operator telefon sahaja. Jadi saya yang mengangkut telefon. Kalau dalam tahun 1994 tu, kadang-kadang saya lah yang mengangkat telefon, cakap hello Novelty Center, Sdn Bhd. Itulah suara-suara saya. Orang kata apa, yang menyelesaikan masalah-masalah customer-customer yang orang kata yang mempunyai masalah kulit, yang ingin tahu tentang produk, yang ingin tahu tentang consultancy on service beautician yang kita ada. Jadi saya lah pekerja operator masa itu. Jadi saya bermula dengan operator. Selepas itu saya bermula dengan checking stock di store. Lepas tu saya dalam bidang operation. Lepas tu saya naik ke admin, sehinggalah saya berada di saya sekarang. Jadi saya menjadi CEO of Novelty Center Sdn Bhd. Okey, sebenarnya kalau diikutkan, saya memang meminati art and design, dan pada masa itu saya mempunyai tawaran ke Universiti Teknologi Mara Malaysia, Machang, Kelantan. Jadi masa permulaan saya dapat tu, aduh jauhnya lah. Tapi bila fikir balik, saya macam okay, that's it. Saya kena ambil juga cabaran ni, dan saya juga pergi ke Kelantan. Dengan pada masa itu di Kelantan kami pelajar-pelajar UiTM wajib kena memakai tudung. Jadi saya rasa saya mempunyai satu, orang kata, saya mengambil satu risiko yang besar, orang kata apa, berubah untuk memasuki juga bidang yang saya minati, iaitu bidang tekstil. Jadi saya ambil juga the diploma UiTM Machang. Jadi saya berada di sana selama 3 tahun. Lepas saya sambung pengajian saya dalam bidang degree 2 tahun di UiTM Shah Alam. Selepas itu barulah saya ke University Nottingham Trent di Nottingham, United Kingdom, mengambil bidang MSc International Business. So transition tu memang orang kata perubahan yang sangat besar, dari art and design, seorang yang berseni, kepada seorang yang business minded. Tapi disebabkan orang kata transition ni, sebenarnya perubahan besar tu adalah pada mulanya saya ingin menyambung perniagaan saya pada bidang Master in Art. Tapi sebabkan ibu saya, hasrat ibu saya nak melihat saya menyambung dalam bidang bisnes, jadi masa tu saya berfikir balik, dan saya rasa macam inilah time yang saya perlu membalas balik jasa ibu. Sebab ibu pernah cakap dengan saya, dah 5 tahun dah belajar art design, cuba ambil at least 1 to 2 years for business studies. So I want you to have a business knowledge. So masa tu saya sahut juga cabaran dia, kata okay lah for you mum, untuk mak lah ni. Saya sambung juga Master in International Business selama 2 tahun. Walaupun bagi saya dia adalah perkara yang bukan senang, sebab saya senang cakap I'm zero. Saya memang zero in business knowledge. Maksud saya memang in reality saya sudah belajar dari kecil, tapi on the knowledge, on the buku side, on the theory, saya memanglah orang kata saya kena belajar from zero. Jadi sebenarnya bukan senang. Memang saya cakap satu perkara yang susah jugalah, tertongging juga. Jadi orang kata alhamdulillah saya dapat mencapai my master in international business, dan sekarang ni saya menyambung pengajian saya dalam bidang filosofi pula, PhD di Universiti Utara Malaysia, UUM. Okey, sebenarnya banyak apa orang kata pengalaman dan kenangan-kenangan manis, dan juga kenangan-kenangan yang tidak manis yang berlaku di United Kingdom masa saya belajar di sana. Salah satunya ialah ibu saya bukan seorang yang membagi semua benda
kepada kami. Maknanya apa sahaja yang diminta, memang sebagai seorang anak kita memang perlu meminta pada ibu bapa. Saya rasa semua orang pun akan buat perkara yang sama. Tapi permintaan saya bukan semuanya akan dikabulkan. Jadi ibu saya akan tengok dulu, adakah ia sangat perlu atau tidak perlu, ataupun saya perlu cari sendiri. Jadi contohnya macam saya, biasalah bila kita sudah belajar di luar negara, kita nak, orang kata apa, kita nak berjalan kan. Jadi bila nak berjalan ni perlukan duit. Walaupun ke orang kata ke Scotland, ke Manchester, perlukan duit minyak, duit makan, duit tempat tinggal, yang kalau kita berada sana, sebab perjalanan tu mengambil masa dalam masa 2-3 jam. Jadi ibu saya mengajar saya untuk mencari duit sendiri, untuk buat apa yang kita nak. Maksud saya, pada masa itu kami bekerja, ya. Saya dan adik-beradik saya pernah menjadi cleaner di salah sebuah hospital di Nottingham, dan juga kami juga ada, bila ada majlis Nottingham Malaysian University NMS, kita ada jual-jual makanan. Jadi itulah dia duit poket kami, yang kami menjual makanan, kami menjual apa sahaja. Sebab saya tak kata saya pandai masak, tapi saya bolehlah memasak. Jadi apa sahaja yang boleh mendatangkan duit untuk membantu kami untuk pergi travel, dan itu ya saya dan adik-adik saya akan buat. Jadi memang ibu saya akan belikan apa yang perlu sahaja. Jadi orang kata keperluan, yes, tapi kalau untuk kepuasan, kami perlu cari sendiri. Jadi orang kata apa, bukan saya ni bukan bukan dapat benda terus senang je dari kecil. Saya pun ada menjangkau benda-benda yang susah juga. Contohnya macam saya masa saya degree, saya memerlukan laptop. Saya budak AD. Jadi saya rasa saya perlukan laptop untuk saya, orang kata apa, untuk saya meneruskan projek-projek saya. Dan pada tu saya minta pada ibu saya rasa saya minta MacBook Pro pada masa tu. Harga MacBook Pro dalam pada masa itu rasa dalam ada juga belasan ribu, ya. Ibu saya tak cakap yes. Saya perlu menunjukkan yang saya adalah ibu saya cakap okey, dapat dulu you got dekan, and then dapat dulu pelajar terbaik ke apa-apa yang menunjukkan yang kamu layak untuk dapat laptop itu. Kebetulan, dan orang kata apa, sebab nak sangat laptop MacBook Pro ni, sebab nak beli memang kita tak ada duit. Kan kita tak ada duit nak beli. So nak kumpul duit tak tahu sampai bila boleh dapat. Jadi apa yang saya buat, saya belajar, dan alhamdulillah pada tahun 2006 saya dianugerahkan sebagai pelajar terbaik keseluruhan, pelajar terbaik pelajar terbaik dalam bidang tekstil, pelajar terbaik dalam bidang kepimpinan. So masa tu saya ada 3 anugerah. Saya balik dengan saya rasa bangga. Okey mak, sekarang nak laptop. Sebab saya dapat 3 anugerah yang saya nak. Kan, jadi ibu saya pun tak, orang kata apa, pada masa tu pun rasa gembira lah. Sebab kirakan macam sistem butter, dia dapat saya dapat anugerah untuk dia. Anugerah ni adalah untuk dia, dan juga dapatlah saya MacBook Pro pada masa tu. Jadi dari situ saya nak, orang kata apa, nak kaitkan di sini bahawa saya bukan terus dapat apa yang saya nak dari kecil. Jadi saya perlu berusaha. Jadi macam tak adalah macam bila kita minta sesuatu benda boleh terus hari ni minta esok dapat, tak ada. Laptop tu sendiri yang saya cerita tadi tu memerlukan masa dalam masa 6 bulan juga untuk dapatkan. Jadi yalah, orang kata usaha yang orang kata kita usaha yang kuat, dan juga kita determine dengan apa yang kita nak, saya akui saya boleh dapat. Jadi kebanyakannya yang saya minta dengan ibu saya, perlu ada sistem butter yang baik. Jadi sistem butter itu orang kata saya dapat achieve, dan saya akan dapat. Jadi alhamdulillah saya belajar, walaupun saya belajar dengan susah masa kat UK. Saya tak seperti orang lain. Walaupun saya tahu masa tu ibu saya memang seorang somebody yang boleh belikan apa sahaja untuk saya. Saya cakap saya sendiri memakai baju yang orang kata apa, selagi boleh save, kita kena save. Saya memakai baju kabut sale. Kalau cerita ni orang tak percaya, tapi orang betul. Saya dengan adik-beradik saya kadang-kadang beli baju dalam 50 pence punya baju, 1 pound punya baju. 50 pence dalam RM3, RM5 kan. Tapi kita balik, kita basuh, apa sahaja yang kita boleh guna, kita guna balik. Jadi saya rasa saya tak rasa malu dengan benda tu, sebab saya belajar
bukan senang untuk jadi senang dan bukan susah untuk jadi susah. Jadi banyak yang saya belajar daripada ibu saya sendiri. So masa dulu saya fikir macam, betul ke ibu saya ni buat saya macam ni, ini ke yang saya dapat, macam dia boleh bagi saya lebih, kenapa dia bagi saya macam ni. Tapi at the end of the day, saya belajar duit bukan segala-galanya. Is your, apa yang you nak, you kena dapatkan dengan cara you sendiri. Jadi Alhamdulillah lah, saya rasa macam saya sangat bertuah kerana saya dapat merasai semua benda-benda tu sekarang. Dan saya rasa macam kalau saya ada anak nanti, saya akan buat ke anak-anak saya pun macam tu. Jadi bukan senang, orang kata yelah kita nak cari duit kan. Jadi saya rasa saya banyak belajar dari zaman kecil saya. Walaupun masa kecil tu saya rasa macam sedikit memberontak kerana saya rasa mak saya boleh bagi lebih, boleh bagi lebih. Kenapa dia tak bagi? Jadi sekarang baru saya belajar, sebabkan ni. Jadi macam dia ajar kita macam mana nak save your money, macam mana nak how to macam gunakan duit ni untuk betul-betul hanya keperluan sahaja. Maknanya keperluan tu adalah utama, kepuasan adalah nombor 2. Jadi keperluan tu yang penting dalam hidup. Yang memberi kekuatan pada saya adalah semangat ibu saya. Saya rasa kalau tak ada beliau, saya takkan sampai ke tahap ni. That's why saya ambil nama saya Rita Susilawati. Sebab bukan saya tiada bapa, saya ada bapa. Tapi saya perlu orang kata, kenapa saya ambil Rita Susilawati, kerana NV ini datangnya dari Datuk Susilawati sendiri. Saya rasa bila ada nama dia bersama saya, ia adalah satu kekuatan yang sangat hebat kerana dia adalah ibu saya sendiri. Dan saya orang kata ialah dia yang melahirkan saya. Jadi saya rasa dia bersama saya di mana-mana sahaja. Jadi bila kita bawa nama dia, I'm proud of my name. Sebab orang kata memang nama IC saya ada, cuma bila kita ada nama panggilan yang lebih komersial, jadi orang kena, you are Rita Datuk Susilawati, you ada ni, you ada orang kata pewaris legasi NB ni. Jadi orang kata ia menguatkan lagi semangat saya untuk teruskan this brand. Soalan yang paling susah nak jawab. Macam mana? Dalam 3 perkataan, saya seorang yang very straightforward, easy going. Saya happy, easy going, dan juga saya seorang yang passionate. Saya suka apa yang, bila saya suka benda saya buat, saya akan very passionate. Dan saya akan duduk lama, sanggup ni berjam-jam buat benda tu. Sebab bila saya suka, saya akan buat betul-betul. Jadi passionate, easy going, dan juga apa tadi? Straightforward. Straightforward tu sebab apa? Saya jenis, kenapa saya kata saya straightforward? Saya seorang yang saya suka cakap benda tu, dia macam ni, orang lain akan berlapik-lapik. Saya berlapik juga, tapi saya more straight. Jadi sebab saya ni jenis, saya tak suka berlakon. Tu sebab saya tak jadi pelakon. Saya suka cakap straight. Lepas tu saya tahu kawan-kawan saya semua, walaupun saya cakap straight, tapi itu adalah diri saya. Belakang-belakang saya tak ada mengumpat, saya tak ada bercerita. Saya dah habis saya cakap kat situ, straightforward, habis. Belakang-belakang no story at all. So saya jenis macam tu, nak cakap depan-depan, belakang-belakang tak ada. Budaya dan amalan yang saya kekalkan dalam syarikat adalah satu budaya yang you can direct cakap dengan saya apa je masalah. Dalam meeting, saya akan ada satu meeting dalam sebulan at least sekali, meeting with the staff. Jadi bila meeting ni, staff saya akan tulis apa sahaja masalah. Tulis. Jadi saya adalah penyelesai masalah. If you want to be a leader, you have to selesaikan masalah. Jadi kerja saya adalah menyelesaikan semua masalah staff saya. Bila dia tahu ada sahaja meeting dengan bos, dia akan buat problem satu page A4. Saya pun rasa macam this is good. Sebab walaupun kadang-kadang dia adalah beautician, kita nampak beautician adalah satu benda yang macam
Okay, she's a beautician, tapi bagi saya beautician pun dia mempunyai masalah dia, dan saya perlu menyelesaikan kerana saya adalah bidang servis kosmetik yang memang mengamalkan beautician. Orang kata memang perlukan beautician. Jadi masalah beautician bagi saya adalah satu masalah yang besar sebab we are service company. So apa yang saya nampak bila saya apa orang kata budaya yang terus direct to boss, saya rasa saya lebih senang dan saya lebih telus, dan saya punya apa orang kata staff saya pun lebih telus dengan saya. Apa saja masalah boleh direct cakap dengan I. Cuma bila that is the time bila buat meeting, semua orang akan duduk sekali semua with the accountant, siapa sahaja yang melibatkan dalam Nova Beauty Center, semua akan duduk bersama. So menyelesaikan masalah semua dalam pada yang sama. Let's say letaklah, okay, beautician ada masalah dengan dengan kita punya stok untuk buat bahan guna habis, cepat habis. Kita tak boleh target dalam 2 minggu, dalam seminggu je boleh dah habis. Okay, kita perlu selesaikan masalah ni bersama dengan bahagian operation, bahagian keluar stok. So berapa lama boleh bahagi supply kat ni. Itulah maksud saya, kita perlu ada satu orang kata rundingan bersama dengan semua orang kata, dengan semua department. Jadi masalah tu boleh selesai dalam masa sejam tu. Dan saya tak suka meeting yang terlalu lama. Saya jenis meeting saya hanya sejam maksimum. So bagi saya lepas sejam orang dah tak boleh nak fokus. Dia bukan hanya meeting, dia akan jadi klien, cerita lain, dia tiba-tiba masuk ke anak, ke suami. So saya memang tak menggalakkan meeting yang lebih daripada sejam. Jadi saya akan pastikan, okay, letaklah kita akan meeting pukul 1, pukul 2 kita dah kena habis, contoh. Tapi tak adalah pukul 1 ke 2 tu sebab tu lunch. Jadi saya selalu buat meeting like time yang 1 jam je, direct 1 jam, habis dan 5 minit semua habis. Saya akan pastikan semua masalah dah selesai, semua dah kena take note dan perlu buat terus. Jadi saya rasa itu adalah very efficient. Dan staff NB sendiri sekarang pun kata lebih senang. Tak, kadang-kadang setengah company dia susah nak cakap dengan bos dia. Bagi saya, benda-benda yang melibatkan syarikat, dia adalah satu, bila melibatkan masalah, ia adalah satu liability. So bila kita jangan buat benda tu jadi liability, we have to make as a profit. So apa saja liability kita kurangkan, kita kena buat profit lebih. Jadi itu yang saya buat dan saya amalkan pada staff-staff saya. Okay, sebenarnya kosmetik kat Malaysia ni taklah terlalu besar. Dia macam semua industri. Sebab bila melibatkan Malaysia ni, pusing-pusing kita jumpa orang yang sama je. Kosmetik kat Malaysia ni yang big brand tak sampai 20, kita letaklah 20. So bila kita pergi function, kita jumpa orang sama. Function ni kita jumpa orang sama, function ni kita jumpa orang sama. Jadi hubungan tu dah ada. Jadi kami tak pernah rasa iri hati, cemburu, tak ada. Sebab bagi saya, bila kita ada persaingan sihat, kita berkawan, tapi in the same time kita mempunyai apa orang kata, produk yang kadang-kadang seakan-akan sama, tapi how you take your product to the next level. Tak semestinya apa orang kata, kadang-kadang orang, ada juga orang lain jual, let's say telco Maxis dengan Celcom mempunyai satu servis yang sama, tapi macam mana dia compete dengan carian sihat dari segi pricing harga. Macam tu juga dalam bidang kosmetik. Ya, kita ada sabun, sana pun ada sabun. Macam mana we compete? How you compete? How you make your brand more than others? Tapi kita tak perlu nak rasa bergaduh, tak perlu nak rasa apa orang kata, tak perlu rasa nak cemburu, iri hati, sebab pusing-pusing orang sama je kita akan jumpa. Jadi bagi saya, we share everything termasuk dari segi offer yang kami dapat, dari segi pricing, dari segi advert, we share everything. Cuma kita tak share satu je, kita tak share formula. Jadi that's it. Bagi saya, kita satu industri, we should come together dan tak perlu nak rasa apa orang kata bergaduh sana sini, kita bergaduh tak dapat apa pun. Better kita sit down and then menyelesaikan masalah-masalah ni, itu lagi bagus. Dan juga orang kata apa, yelah, cuma jangan share formula je lah kan. Sebab bila you share formula dah sama pula kan. Mesti ada kelebihan lain dalam produk masing-masing. Dan kebetulan juga, yelah, bila NB ni kosmetik yang pioneer
ya dalam Malaysia. So kita sudah 22 tahun. Jadi kebanyakan kosmetik-kosmetik yang baru naik ni kebanyakannya adalah dulu adalah stokis-stokis dan outlet NV sendiri. Jadi memang saya sebenarnya dah kenal mereka sesetengah daripada mereka daripada saya kecil lagi. Ya, daripada saya sekolah. Jadi macam bila diorang nampak ibu saya berjaya, diorang pun tak berjaya. Jadi saya tak rasa cemburu dan saya kata come kita buat sama-sama, kita berjaya sama-sama dan kita berkawan sama-sama. Tak perlu nak rasa iri hati, tak perlu nak rasa jealous. Benda-benda ni rasa buang je lah dalam diri. Bila you ada iri hati, you tak akan pergi ke mana. Bila you cemburu dengan orang, you tak akan pergi jauh. So lagi you lagi you let go all the things yet, the bad vibe, lagi go far. Itu saya percaya benda tu sampai ke hari ni. I tahu bila you nak berjaya, you akan dicemooh. Tak ada, memang semua orang nak berjaya memang akan dicemooh. You kena prepare. You kena prepare your mentality, you kena prepare everything. Physically, mentally, you kena prepare. As for me, I tak kisah. Maksud I tahu apa batas I tahu I buat benda yang betul dan I know what I'm doing. So I don't need to care what people say about me. Jadi bagi saya, as long I tak buat orang sakit, as long I tak menyakitkan hati orang, as long I tahu batas I sebagai seorang kakak, sebagai isteri, sebagai umat Islam. Jadi orang kata I tak buat sesuatu pada orang yang teruk. Jadi I don't care what people say for me, but I know apa yang I buat, dan I tahu I buat benda yang halal. Itu sahaja. Kepada para pendengar luar sana, bagi saya, anda perlu passionate apa yang anda buat. Perlu minat. Yang paling penting minat. Lepas minat baru you ada, orang kata bila dah minat, you boleh buat. Yelah, banyak saya dengar sekarang belia memang suka berniaga, suka orang kata nak menjadi usahawan. Saya memang support belia yang ingin menjadi usahawan yang berjaya. Saya memang support. Please be the one that really successful, tapi buat apa yang anda minat. Jangan terikut-ikut trend. Bila anda terikut trend, anda akan habis. Buat benda yang anda betul-betul tahu. Jangan buat benda yang anda baru nak ikut orang. Ialah terikut-ikut sampai anda kena buat benda yang anda tak tahu. Jadi macam saya, kalau diberi pilihan, kalau orang kata saya nak buat unit trust, saya takkan buat. I don't know unit trust at all. Bila orang kata nak buat konon nak buat lipstick, I buat. Sebab this is my industry. I akan buat benda yang I tahu. So minat, fokus, dan juga orang kata buat betul-betul yang apa yang anda tahu. Itu yang sangat-sangat penting. Jangan sesekali salah langkah buat benda yang anda baru nak masuk ceburi bidang yang anda tidak tahu. Jadi 3 ni paling penting. And then kalau boleh, jangan guna duit sendiri. Itulah. Saya rasa kerajaan banyak menyediakan dana-dana dan juga kita ada investor. Walaupun jarang didengar, tapi kita memang ada investor. Ramai di luar sana ingin mencari kadang-kadang peluang-peluang perniagaan kepada belia-belia yang memang ada idea yang sangat bernas untuk membuat maybe orang kata bisnes yang bagus. Dan orang kata investor di luar sana sangat-sangat tunggu jika anda membuat satu bisnes yang bagus dan produk anda sangat-sangat tip-top. So find investor, buat benda yang anda minat, buat benda yang anda tahu dan passionate. Itu sahaja dah cukup. Kepada Anik, Reza, Jun dan juga Hasmil, tahniah kerana sampai ke final Ceria Popstar season yang keempat. Cikgu Jack harapkan yang terbaik. Kita buat yang terbaik. Setiap kali kita naik stage tu, anggaplah itu kali terakhir yang kita akan berada di atas pentas mana-mana. So setiap kali tu awak kena bagi yang sepenuh-penuhnya lah, dengan penuh semangat apa semua. Jangan don't think negatively, because sekarang kita dah sampai ke final. So this is where you kena menyerlah dengan lebih lagi. So ambillah peluang ni dan buatlah yang sebaik-baik yang mana yang boleh.
perasaan saya masuk final, saya macam tidak expect. Sebab persembahan saya rasa ada kekurangan. Sebab dari minggu lepas lagi suara saya sakit. Lepas tu alhamdulillah saya dapat buat persembahan yang elok lah. Dan saya akan menjanjikan kepada penonton dan peminat-peminat saya akan buat yang terbaik untuk konsert final nanti, insya-Allah. Pertama sekali Jun juga berasa bersyukur sebab Jun dapat masuk ke final. And then Jun juga ada rasa gembira dan sedih. Sedih dengan gembira tu bercampur lah, sebab apa yang Jun alami selama ni telah pun memberi berkat kepada Jun dan telah pun apa yang Jun nak tu tercapai. Dan Jun akan buat yang terbaik untuk konser terakhir ni, dan insya-Allah Jun akan berusaha untuk menjadi seorang juara. Perasaan Reza amat apa tu, memang tak percayalah sebab Reza masuk final. Sebab separuh akhir ni semua peserta memang agak sengit lah. So Reza okay, bagi Reza nak persiapan Reza nak buat yang terbaik untuk peminat-peminat. Reza nak cuba buat kejutan untuk final ni, sebab bukan senang nak sampai final tau. Reza pun nervous juga ni. Tapi yang penting Reza nak korang undi Reza di kursus akhir ni, okey? Perasaan Ani apabila Ani dapat ke konsert akhir ialah Ani bersyukur sangat-sangat kepada Allah, dan Ani excited sangat. Ani first time dapat masuk konsert akhir. Sebelum ni Ani masuk pertandingan lain, Ani tak pernah dapat masuk apa-apa ke, dapat masuk last ke, dapat masuk final ke. Kali ni Ani dapat. Okay. Untuk konsert yang terakhir ini, strategi Ani akan belajar sungguh-sungguh dan Ani akan buat terbaik pada konsert akhir Cheer Popstar, dan Ani akan pastikan Ani akan menjadi juara dalam Cheer Popstar. Kalau Hazmi menang di konser akhir, Hazmi akan tolong keluarga, dan Hazmi akan menderma kepada orang yang kurang upaya, dan Hazmi akan menyimpan juga duit tu untuk sebagai diri sendiri. Kalau saya menang final ni, saya nak beli big bike macam Lady Awi, Harley Davidson. Kalau menang lah. InsyaAllah kalau ada rezeki Jun untuk menang, Jun akan hadiahkan kemenangan Jun ini untuk kedua ibu bapa Jun dan akan membuatkan mereka bahagia buat selama-lamanya. InsyaAllah. Kalau Ani dapat dan kalau Ani menang Cheer Popstar dan juara, Ani akan guna duit itu untuk simpanan, untuk mak ayah ni, untuk pergi ke Mekah ke, untuk pergi haji ke, dan Ani akan tolong mak ayah ni dalam bidang kewangan lah. Pada peminat di luar sana, jangan lupa menonton Hazmi dan jangan lupa mengundi Hazmi di Ceria Popstar. Teruskan menyokong Hazmi dan teruskan menyaksikan Ceria Popstar. Kepada semua peminat-peminat Jun, jangan lupa saksikan Jun di konsert akhir Ceria Popstar, dan yang paling penting sekali, jangan lupa undi Jun. Type CP jarak Jun dan hantar ke 32777. Kepada para peminat-peminat Ani janji kepada korang, Ani akan buat yang terbaik dan Ani akan buat sehabis baik pada sebelum konser sebelum ni. Dan anda semua jangan lupa mengundi dan typekan CP jarak Ani dah hantar ke 32777. Okay, kepada peminat-peminat yang mengundi Reza, Reza nak korang teruskan mengundi Reza di konsert final ni, sebab undian korang akan menilai 50% untuk persembahan Reza. Okay? Jangan lupa CP jarak Reza dan hantarkan ke 32777. I love you guys.